Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu harap kamu sihat-sihat saja di rumah, sudah makan, sudah tidur, sudah rehat dengan cukup. Okey, jadi hari ini cikgu akan membincangkan beberapa soalan latih tubi reka bentuk fashion. Jadi reka bentuk fashion ini adalah tajuk yang terakhir dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1. Baiklah, mari kita mulakan kelas PDPR Reka Bentuk dan Teknologi latihan latih tubi untuk tajuk Reka Bentuk Fashion. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka lembaran kerja kamu bahagian APT3. Okey, kamu tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama adalah maklumat yang berikut adalah contoh kerjaya dalam reka bentuk fashion. A. Pereka fashion. B. Tenaga pengajar. C. Perunding imej. Jadi soalan ini hendak kamu padankan jawapan dengan penerangan yang betul. Okey, jadi kamu tengok slide ini. Kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Yang pertama adalah pereka fashion. Okey, tugas pereka fashion ini adalah untuk menghasilkan lakaran fashion yang terbaru. Yang kedua, peramal fashion. Jadi peramal fashion ini dia akan meramal fashion ataupun trend yang akan popular pada masa hadapan. Yang ketiga, tenaga pengajar fashion. Okey, jadi tenaga pengajar fashion ini dia akan menyampaikan ilmu berkaitan dengan fashion. Manakala yang keempat, perunding imej. Perunding imej ini pula dia akan memberi hikmat nasihat berkaitan dengan fashion. Okey, jadi yang pertama tadi menyampaikan pengetahuan fashion dan jahitan. Jawapannya adalah B, iaitu tenaga pengajar fashion. Memberikan hikmat nasihat dan rundingan berkaitan fashion. Okey, hikmat nasihat berkaitan fashion. Jawapannya adalah perunding imej. Manakala menghasilkan lakaran fashion terbaru. Okey, yang itu adalah tugas pereka fashion. Okey, sekarang mari kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua adalah nyatakan peranan seorang peramal fashion. Jadi, apa dia tugas peramal fashion ini? Okey, yang pertama, meramal trend fashion yang akan popular. Jadi peramal fashion ni dia akan meramal apa dia fashion ataupun trend yang akan popular pada tahun hadapan atau tahun-tahun seterusnya. B. Menganalisis trend fashion lama sehingga terbaru. Jadi peramal fashion ini juga dia akan meramal trend fashion yang lama sampai yang terbaru. Jadi yang ketiga, peranan peramal fashion adalah mereka akan menganalisis penggunaan jenis fabrik, corak, warna, tema dan elemen reka bentuk. Okey, yang itu untuk soalan yang kedua. Okey, kamu tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, soalan seterusnya adalah maklumat menunjukkan jenis reka bentuk fashion. A. Pakaian. B. Aksesori. Jadi, berdasarkan rajah yang diberi, tentukan sama ada pakaian atau aksesori dengan menulis A dan B di petak yang disediakan. Okey, kalau kamu tengok slide yang cikgu sediakan ini, jenis reka bentuk fashion itu terbahagi kepada dua, iaitu pakaian dan aksesori. Pakaian ini digunakan sebagai penutup kepada badan dan anggota badan. Manakala aksesori ini pula sebagai hiasan tambahan pada pakaian. Contoh untuk pakaian adalah tudung, baju, blus luar dan sebagainya. Manakala aksesori pula contohnya adalah seperti tali leher, jam tangan, cermin mata, beg, kasut dan sebagainya. Jadi untuk soalan 1 itu cikgu rasa kamu sudah tahu apa jawapannya. Jadi kamu jawab sendiri.
Okey, kamu tengok soalan yang kedua pula. Kenyataan yang diberi adalah aksesori dipakai sebagai perhiasan atau pelengkap gaya. Jadi berdasarkan pernyataan, tandakan betul untuk contoh aksesori yang betul dan salah yang salah di petak yang disediakan. Jadi kamu tentukan sama ada jam tangan ini adalah aksesori ataupun tidak, tudung aksesori ataupun tidak, tali leher aksesori ataupun tidak. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, kamu bergerak pula untuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Namakan 3 teknik cantuman yang digunakan dalam proses reka bentuk fashion. Jadi, teknik cantuman dalam reka bentuk fashion ini terbahagi kepada 4. Iaitu yang pertama adalah teknik jahitan, kedua teknik sulaman, ketiga teknik tampalan dan keempat adalah teknik lain. Jadi antara 4 kamu pilih 3 sahaja. Okey, untuk soalan seterusnya pula. Nyatakan 3 ciri jahitan. Okey, 3 ciri jahitan. Okey, yang ini cikgu lupa nak sediakan slide dia. Okey, jadi kamu sila nyatakan apa dia 3 ciri jahitan. Okey, yang pertama adalah jahitan ini dia merupakan cantuman yang kukuh, sekata dan kemas. Jadi ada 3 ciri cikgu dah bagi. Jadi kamu tuliskan. Yang pertama, cantuman yang kukuh, B, cantuman yang sekata, C, cantuman yang kemas. Itu adalah ciri-ciri jahitan. Okey, sekarang kamu tengok soalan seterusnya. Namakan contoh sulaman yang sering digunakan untuk menghasilkan hiasan pada pakaian. Okey, sekarang kamu tengok slide ini, bahagian sulaman. Okey, sulaman ini dia ada 4 jenis, iaitu yang pertama manik, yang kedua ribbon, yang ketiga labuci dan yang keempat benang. Jadi kamu pilih mana-mana 3. Okey, sekarang kita bergerak ke soalan bahagian B PT3. Okey, soalan yang pertama. Rajah menunjukkan bentuk yang mewakili bentuk badan seseorang. Okey, masihkah kamu ingat bentuk badan A ini apa? Bentuk badan B ini jenis apa? C ini pula jenis bentuk badan bagaimana? Okey, biar cikgu beritahu kamu. Okey, A ini kita panggil sebagai bentuk badan 3 segi. Okey, yang kedua ini pula adalah bentuk badan yang paling semua orang nak, iaitu bentuk badan jam pasir. Manakala C ini pula adalah bentuk 3 segi terbalik. Siapa nampak segitiga itu terbalik. Okey, berdasarkan rajah, namakan bentuk yang berlabel A, B dan C. Okey, untuk soalan A ini dia minta kamu menyatakan bentuk badan A jenis apa, B jenis apa dan C jenis apa. Okey, sekarang soalan yang seterusnya. Bentuk yang manakah dikatakan bentuk badan yang ideal? Jadi, daripada 3 jenis bentuk badan itu tadi, kamu rasa yang mana merupakan bentuk badan yang paling ideal, yang paling sempurna? Jadi jawapannya adalah bentuk badan jam pasir. Okey. Sekarang kita tengok soalan C. Cadangkan jenis pakaian yang sesuai untuk ketiga bentuk yang ditunjukkan dalam rajah.
Okey, jadi soalan ini hendak kamu menyatakan pakaian yang bagaimana sesuai digunakan oleh bentuk badan tiga segi ini. Bentuk badan jam pasir, bentuk badan tiga segi terbalik. Okey, jadi bentuk tiga segi ini perlu pilih pakaian dengan garisan menegak pada bahagian atas, corak pula tidak menyelah, dan warna yang gelap ataupun neutral pada bahagian bawah itu adalah jenis garisan dan warna yang sesuai untuk bentuk tiga segi. Sekarang kita tengok bentuk jam pasir. Bentuk jam pasir ini pula dia boleh menggayakan pelbagai style pakaian daripada fabrik lembut dan beralun. Bentuk jam pasir juga sesuai menggunakan pelbagai jenis warna yang terang dan gelap. Okey, yang seterusnya adalah bentuk segitiga terbalik. Bentuk segitiga terbalik ini perlu pilih pakaian tanpa atau dengan pelapik bahu. Okey, pelapik bahu itu span baju pada bahu. Okey, seterusnya perlu guna warna cerah pada bahagian atas badan. Jadi tiga segi terbalik ni tak boleh guna warna yang gelap atas badan. Dan yang terakhir perlu elak pakaian labuh ataupun ketat di pinggul. Okey murid-murid, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada apa yang telah cikgu sampaikan. Jadi terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di video PDPR yang seterusnya. Bye.